masuk bahagian inventive problem solving model. Okey. Jangan risau sebab bab ini dia merangkumi apa yang anda telah belajar sebelum ini. Cuma dia jadikan beberapa bahagian yang anda dah belajar sebelum ini sebagai satu bab dan namakan dia model. Okey, model lengkap untuk penyelesaian masalah. Ini saya memang ambil dari buku teks kalau tak silap. Okey, bagi pelajar yang minat dalam bahasa English, bawah ada translation. Okey, every problem has solution ... semua ni lah. Untuk penyelesaian masalah, okey. Katakan, okey, case-nya. Untuk penyelesaian masalah, kita biasanya dah kajikan cara konvensional. Kena pasti masalah, senaraikan pilihan dan cuba. Okey. Tetapi kalau untuk case, contohnya case tinggi kerusi yang berlainan. Okey, untuk permintaan orang yang lain. Case perlukan saiz skema yang berlainan. Case perlukan keluasan meja yang berlainan. Jadi, hari ini kita akan lihat penyelesaian untuk masalah jenis inventif. Masalah jenis inventif. Kalau masalah bukan inventif, yang first ya, kita nak belajar tentang ni, inventive problem solving model. So before kita masuk yang ni, kena tahu apa itu. Anda dah tahu problem solving. Okay, anda dah tahu model. Apa itu inventive problem? Okay, kita lihat dulu. Masalah kalau ikut trees, dia boleh dibahagikan kepada dua kategori besar. Masalah jenis inventif, masalah jenis bukan inventif. Masalah jenis inventif ialah masalah yang ada kesan sampingan. Okey, invent, reka cipta. Dah lah selesai masalah tu, dia create masalah lain. Kalau masalah yang tak ada kesan sampingan, kita dah settle close case, itu masalah bukan inventif. Alright, dapat beza dua konsep ni. Masalah inventif, masalah bukan inventif. Contoh yang bukan inventif. Bukan inventif ni senang nak selesaikan sebab dia tak ada kesan sampingan. Once settle, consider settle. Contoh masalah, pisau tumpu untuk menyiang ikan. Penyelesaian, anda asah pisau. Ada kesan? Tak ada. Pisau jadi tajam, masalah diselesaikan. Okey, tidak ada masalah lain yang ditimbul. Ini panggil masalah bukan inventif. Non-inventive problem. Kalau masalah yang bukan inventif, kita boleh guna kaedah tradisional, iaitu mula, okey, akhir. Mengenal pasti masalah, menyenaraikan pilihan, laksanakan dan nilai jadi kata. Take note ya, dia guna cara diamond. Okey, diamond untuk decision making. Ya, habis cerita. Tak ada, ulang balik. Ini yang bukan inventif. Okey, bukan inventif. Kalau masalah jenis inventif ialah masalah yang ada masalah baru apabila anda propose cadangan. Anda cuba nak selesaikan masalah, memang anda dapat selesaikan, tetapi isunya anda akan create atau hasilkan masalah lain. Contoh, meja kayu tidak dapat menampung berat beban. Okey, meja tak boleh tahan berat sangat. Penyelesaian, kita kuatkan kakinya dengan tukar dari kayu kepada besi. Contoh. Sekarang masalah tak dapat menampung berat dah selesai. Tetapi masalah baru diwujudkan, iaitu meja jadi berat
dan susah nak alih. Notis anda cadangkan satu penyelesaian tetapi anda wujudkan kesan sampingan. Ini ialah masalah inventif. Masalah yang nak jadi fokus kita hari ini. Sebab yang non-inventif, dia tak ada kesan sampingan. Cara konvensional boleh selesai. Jadi kita tak fokus yang tu kan. Kita nak fokus yang orang tak dapat selesai. Dan nampak seolah-olah kenal. Ini yang kita sentuh minggu pertama dan beberapa kali sepanjang kuliah. Sekarang kita dah minggu ke-7. Okey, minggu ke-7. Dan tanya ya, saya rasa kelas ni semua hantar tepat masa kecuali ya Hasif tadi ada inform lah dia ada isu lain waktu nak hantar. Kalau tak silap satu kelas hantar dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih semua. Tanya, saya belum semak lagi. Saya baru siap download. Okey. Jadi kita balik kat sini, kaedah penyelesaian masalah inventif kena guna cara TRIZ. Masih ingat contoh yang saya bagi ialah contoh matematik. Sebab kita ada problem yang spesifik, kita permudahkan jadi masalah umum. Lepas tu berdasarkan masalah umum, kita rujuk masalah penyelesaian umum dan baru pergi spesifik solution. Bab ini akan menggunakan pengetahuan yang anda dah belajar, dah kuasai sebelum ini. Contohnya, anda dah belajar function analysis, okey, yang baru keluar dalam ujian kan. Anda dah cover physical contradiction, iaitu percanggahan yang melibatkan satu parameter. Okey, saya nak kopi sejuk dan panas pada masa yang sama. Satu parameter. Dan di sini kita ada pilih penyelesaian dan spesifikkan penyelesaian. Okey, jadi ini yang penting kita nak lalui hari ini sebab kita kata model kan. Model itu ada fasanya. Seolah-olah phase dia lah langkah pentingnya. Di sini dia namakan dia fasa. Kita ada mula dari problem, cause, analysis. Anda analyze, okay, dan guna cara modeling, contohnya physical contradiction. Pilih penyelesaian dan sesuaikan dengan keadaan anda. Ini penerangan yang sama untuk yang tadi. Anda ada masalah, okay, anda jadikan dia umum sebab kita nak guna penyelesaian dari TRIZ. Lepas tu baru sesuaikan dengan keadaan anda. Kita akan go through semua phase dia. Okay, setiap phase, fasa tu. Mula-mula kita kena analisis fungsi. Ini dah belajar, alright, dah belajar dan boleh anggap ulang kaji. Saya belum lihatlah anda punya test macam mana. Tetapi dalam tu ada tanya fungsi kan. Jadi untuk fungsi ada 4 langkah. Ini anda dah belajar. Kita jadikan setiap langkah tu seolah-olah satu bab. First, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Dan kena lukiskan sistem membina model garisan interaksi. Okey, 4 jenis kan. At the end, kita guna analisis berantai, punca dan kesan. Langkah pertama, cuba kena pasti apa itu subjek, apa itu objek. Okey. Kena guna balik pengetahuan anda untuk bab function sebelum ini. Membuat hubung kait. Okey, setiap hubungan yang ada. Next step. Ini ulang kaji balik. Okey, apa itu produk, apa itu fungsi, apa itu objek. Sama juga kalau yang cenderung baca bahasa English boleh. Okey. Contoh
Masih ingat kita ada hammer, okey, penukul, betul? Hammer. Dan anda ada paperweight, anda ada table. Okey, kena pasti apa objek, apa subjek. Okey. Ini ialah subjek ya. Ini ialah objek. Dan lukiskan sistem fungsi. Sistem yang ada. Okey, cuba lukiskan. Kena buatkan jadual. Ini semua langkah yang anda dah belajar untuk bab function analysis. Cuma sekarang ialah kita apply. Sekarang tunjuk terus, katakan kita dah meja. Okey, sila lengkapkan jadual ini sendiri. Okey, atas kertas ke apa, sila lengkapkan jadual ni. Katakan sekarang satu meja, saya ada satu meja kayu. Jadi anda kena pastikan komponen yang ada. Apa yang ada? Permukaan meja, okey, tabletop. Kaki meja, kita ada skru dan meja itu letak atas super sistem iaitu lantai. Sila lengkapkan jadual ini. Okey, lengkapkan sendiri. Okey, kalau dah sila semak. Sama tak jawapan anda? Boleh letaklah atas dia ada kucing ke anything, objek. Table leg, memegang permukaan meja. Skru, okey, skru yang menyambungkan table leg dengan tabletop. Kaki dengan permukaan meja. Dan lantai memegang kaki meja. Okey? Ada bantahan tentang jawapan ni? Yang first boleh ganti anything ya, anything yang nampak logik. Dan lukiskan sistem fungsi. Inilah yang maksudnya sistem fungsi. Mulakan dengan jadual, okey, senaraikan semua komponen. Lepas tu kena pasti fungsi dia dan lukiskan sistem fungsi. Kita ada lantai, meja, okey, kaki meja, permukaan, buku, skru. Dan letakkan fungsinya. Ini langkah kedua, lukis sistem fungsi. Kemudian kena guna garisan interaksi. Ada 4 jenis, okey, 3 jenis yang useful, 1 jenis yang harmful. Kena pasti apa hubungan semua garisan ini. Normal, tak cukup kuat, insufficient, excessive, berlebihan, harmful, memudaratkan. Okey, ini fungsi kita dah go through untuk slide dulu. Jadi saya cuma letak balik in case bagi yang tak ingat, make sure okey anda tahu, nampak, perasankan dia punya shape pun masih betul. Kita ada objek dengan subjek fungsi ini. Okey. Jadi untuk meja tadi boleh ini yang samakan yang asal. Nampak apa bezanya? Kita first kita buat jadual, second buatkan lukisan ini. Okey. Then analisis hubungannya. Kalau di sini kita boleh lihatlah lantai memegang meja dengan normal. Okey, pegang dia dengan normal. Okey. Normal ialah kita yang paling kita nak. Tapi kaki meja dengan muka meja dah tak berapa kuat. Sebab itu muka meja pegang buku pun tak berapa kuat. Sebabnya kita ada skru yang tak cukup ketat. Jadi apa yang memudaratkan? Mungkin anda boleh letak pelajar, okey, ataupun dari segi skru. Anda boleh letak apa? Udara yang lembap menyebabkan skru berkarat. Itu ialah memudaratkan. Ini dia letak contoh lah. Pelajar yang membuat something
tak okey kepada meja. Sebab itu dia guna jenis memudaratkan. Alright, then ini contoh fungsi meja bermasalah. Sama dengan gambar tadi, okey. Last kali kita analisis apa masalah sebenarnya. Walaupun anda dah lihat contohnya, anda rasa dia sebab masalah skru kan. Ada tak masalah lain yang berpotensi kat sini? Sebab itu langkah akhir dia lebih kepada analisis masalah dari segi punca dan kesan. Ini masih ingat kan anda buat aktiviti? Keep on tanya why. Okay, itulah gunanya phase pertama. Fasa pertama. Ini yang kita dulu, analisis rantai. Tadi itu semua untuk bahagian satu sahaja, iaitu nak kenal pasti masalah. Okey, ada soalan untuk ni? Clear? Yang clear boleh angkat tangan. Oh, so far okey. Untuk phase 1 tiada isu. Okey, alright, thank you. Boleh turun balik. Okey, tangan anda. Ini langkah pertama, kenapa dia masih sama? Dia nak kena pasti masalah. Then baru kita tengok phase kedua, iaitu kita nak masuk modeling, pencanggahan fizikal. Ini pun step yang ulang dari dulu. Kenapa kita asyik ulang? Sebab dulu kita kalau sekaligus, bayangkan kan kalau bab ini saya letak di awal-awal, anda tidak ada idea apa itu fungsi analisis. Anda tidak tahu apa itu analisis berantai punca dan kesan. Anda tidak tahu fizikal penyelesaian masalah pencanggahan fizikal. Kalau saya go through masa tu memang tak dapat tangkap. Sebab itu saya terpaksa pisahkan setiap bahagian dalam bab ini kepada bab-bab yang asing. Okey, jadi sekarang yang anda nampak ialah big picture. Macam mana nak gabungkan semua itu jadi penyelesaian. Okey, jadi pencanggahan fizikal, pencanggahan yang melibatkan satu parameter. Kalau pencanggahan lebih dari satu parameter, yang dua parameter itu ialah engineering contradiction. Masih ingat? Anda guna metrik. Okey, metrik tu, pencanggahan metrik tu untuk penyelesaian. Ini pencanggahan fizikal. Contoh landing gear. Okey. Yang kita contoh dalam nota hari tu ialah airplane punya wing kan. Kan ini untuk gear pula dia sama. Bila nak landing, kita perlukan dia. Tapi waktu terbang, kita tak nak dia. Jadi pencanggahan yang berlaku ialah adakah anda nak dia atau tak nak dia. Okey, dua-dua lah maksudnya. Ini yang pencanggahan. I want it and I don't want it. Okey. Meja pun sama. Meja besar, meja kecil. Jadi kaedah penyelesaian anda dah tahu kan? Ulang kaji sikit, kena tanya adakah pencanggahan berlaku pada masa yang sama. Okey, ini anda dah go through. Kalau jawapannya ya, kaedah pemisahan yang dipilih ialah wrong. Okey? Masih ingat? Separation of space. Yes or no? Ini untuk ulang kaji ya, sepatutnya anda dah kuasai. Contohnya, kalau kemah, dia tak perlu pencanggahan tidak berlaku pada masa yang sama. Logik? Okey? Maksudnya saya nak dia besar dan nak dia kecil tidak berlaku pada masa yang sama. Sebab satu untuk guna, satu untuk simpan. Oleh itu, separation of time. Ini kita dah cover, okey. Jadi, kita akan pergi ke kaedah penyelesaian. Okey, dia ini masih contoh situasi. Penyelesaian ialah fasa ketiga. Iaitu
pilih kaedah yang bersesuaian. Ini juga kita dah cover. Hanya one thing sebenarnya yang kita tak cover. Dua perkara. First, kita tak blendkan semua sekali. Second ialah kita tak cover langkah akhir hari itu. Okay, kita go through yang ni dulu. Pilih mana yang sesuai atau boleh gabungkan. Okay, masih ingat? Boleh saya tanya contoh? Katakan boleh bagi saya contoh pengaplikasian untuk nested door? Siapa-siapa type di ruang chat nested door. Contoh pengaplikasian. Apa dia? Penyarangan. Agak-agak. Antena, tripod, okay? Ya, baudi bertindih. Okay, awangku itu contoh tak macam contoh ya. Anda terangkan maksud tapi okay, sangat bagus. Okay. Ingatan yang amat baik. Okay, Syafiqah. Tripod yang awal-awal tu tripod okay awangku. Hanif, baudi bertindih, betul. Tripod. Syarif pun dapat tripod contoh ni. Kalau contoh tak simetri, apa yang anda lihat dalam contoh tak simetri? Betul. Rambut. Ya, contoh dalam nota dia tunjuk rambut kan sebelah tak sama. Okay, very good. Yang lain tak. Okay, mana lagi yang last, taking out, pengekstraktan. Okay, chair design. Hajar pun masih ingat. Very good, masih ingat. Pengekstraktan kan. Pengekstrakkan. Taking out, extraction. Contoh. Okay, Syafiqah ingat, masih ingat gigi yang rosak. Lagi? Apa lagi? Extract. Ada lagi? Okay, Katrina, aircon, betul? Kita pisahkan compression dengan yang bahagian yang sejuk. Ini fasa ketiga. Terima kasih semua yang masih ingat. Yang tak ingat boleh rujuk balik ya. Ini untuk pemisahan ruang dan kita ada pula pemisahan masa. Okey, kalau pemisahan masa, preliminary action. Boleh bagi contoh? Tindakan awal. Apa contoh tindakan awal? Apa yang anda buat? Okey, prep makanan. Betul Hanif, amat betul. Baru saya nak sebut waktu barbecue kan. Okey, waktu BBQ anda prep, anda sediakan makanan yang siap. Itu sebelum makan. Lagi apa? Continuity of useful action. Contoh continuity of useful action. Dapat fikir mana-mana? Tindakan berterusan yang berfaedah. Boleh bagi contoh? Okay, very good. Jam. Katrina, very good. Maksudnya jam. Okay. Printer. Ya, dia boleh. Okay, boleh. Printer lagi. Farah Hanim dengan Syarif dapat yang sama. Lagi? 7-Eleven kan? Okay, ubat pil. Ubat pil rasanya lebih kepada berkala kot. Anda makan ubat pil tak berterusan kan? Okay. Then, tak. Itu je sebab anda dah belajar. Kalau anda perasan saya dah tak masuklah semua slide satu-satu. Kalau nak lihat yang satu-satu, kena balik kepada slide yang physical contradiction.
Okey. Jadi lepas kena pilih kaedah penyelesaian. Kita dah dalam langkah ini. Di mana dia? Sekejap. Okey, kita nak pilih penyelesaian dah. Nampak? Dari awal guna function analisis beserta analisis berantai punca dan kesan. Lepas tu anda guna physical contradiction, kena pasti percanggahan yang berlaku, dan pilih pemisahan ruang atau masa, pilih inventive principle yang sesuai. Dan last kali kita akan pergi penyelesaian spesifik. Okey. Ini langkah terakhir, penyelesaian spesifik. Dari sini anda langkah ketiga kan, anda dah pilih. Okey. Contohnya, ini langkah akhir ya, penyelesaian spesifik. Langkah ini tak habis ya. Anda tak boleh kata saya nak pilih kedinamikan. Habis. Ini memang popular jugalah soalan dalam final exam. Dari segi, contohnya saya bagi situasi meja. Atau situasi kemah contohnya. Jadi saya minta bincang jawapannya akan dari segi dengan berdasarkan percanggahan fizikal. Sila cadangkan penyelesaian anda. Itu je. Ataupun sila tunjukkan reka bentuk anda untuk menyelesaikan masalah percanggahan fizikal. Berdasarkan contohnya saya bagi luggage bag. Jadi anda kena fikirlah. Katakan saya bagi luggage bag. Okay? Bag pergi melancong. Anda kena fikir apa kemungkinan percanggahan yang berlaku. Contohnya, beg perlu besar dan kecil. Betul? Dia sama konsep dengan kemah. Kita nak beg besar semasa nak simpan barang bawah. Tapi saya nak beg kecil apabila tak digunakan simpan dalam almari contoh. Dan anda kena tunjuk. Setiap langkah ni kena tunjuk. Okey? Percanggahan apa yang berlaku. Situasi apa dia? Sama ada dia berlaku pada masa yang sama atau tidak, dan anda pilih yang sesuai. Ini tak habis cerita. Sebab soalan akan tanya, tunjukkan desain akhir anda. Jadi, lepas dah kena pasti percanggahan yang berlaku, okey, kena tunjuk memang hanya satu parameter. Anda dah decide separation in time, separation in space. Lepas tu, anda katakan anda pilih dynamization. Tak habis cerita, anda kena bagi tahu macam mana design kemah atau design bag, luggage bag tu jadi dinamik. Okey, ini soalan popular setiap kali lah exam sebab dia menguji kreativiti anda. Ini contohnya, katakan kalau soalan tanya dari segi kerusi, okey. Jadi, dia design reka bentuk kerusi yang boleh lipat. Ini contoh. Tapi saya belum lihat masalah. Okey, ini masalahnya. Nampak? Katakan kalau soalan tanya berdasarkan raja yang ditunjukkan, iaitu raja kerusi ini, dengan menggunakan percanggahan fizikal, cadangkan reka bentuk baharu untuk percanggahan tersebut. Begini je. Okey, jadi anda kena pasti sendiri kalau diberi kerusi apa masalahnya. Contoh, besar lawan kecil. Ini ialah saiz kan. Bila berlaku kerusi perlu buka, okey, besar apabila digunakan dan dikecilkan untuk simpan. Kalau anda perasan dia punya pattern hampir sama. Ini boleh digunakan untuk luggage bag, boleh digunakan untuk kemah. Dan tanyalah soalan, adakah kerusi dikecil ataupun perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Of course not. Dan kalau tidak, percanggahan, pemisahan yang pilih masa. Okey, kalau masa kita boleh pilih dari sini. Tengok tak ada, tengok ada yang sesuai tak?
Dan kalau kes ni dia pilih yang lain mungkin kurang sesuai lah kan. Bagaimana nak kaitkan dengan yang lain. Sebab itu dia pilih dynamic. Dynamic apa definisinya? Dia menjadi dari solid, okey, dari solid kita tukar dia jadi mudah gerak, okey. Yang tak boleh, contohnya dalam ialah rantai basikal kan, dia jadikan bahagian yang kecil-kecil supaya dia boleh mudah gerak. Ataupun meja yang saya kata kalau asal dia kecil, anda boleh tarik sikit jadikan besar. Dynamic. Okey, kita tak jadikan dia solid seketul macam tu, tapi kita jadikan dia ada unsur dynamic. Jadi untuk kerusi ni penyelesaiannya, okey, dynamic, cadangan perubahan reka bentuk, kita ada kerusi boleh lipat. Anda notice tak, masalah ialah waktu nak guna kita nak besar. Waktu nak simpan kita nak dia jimat ruang. Dan boleh nampak kan, ini of course dia makan ruang yang lebih berbanding dengan ini. Ini ialah jawapan akhir kalau soalan tanya lah. Dan inilah penyelesaiannya untuk keseluruhan model. At the end, kita nak ialah benda ni. Sepanjang dari masalah penyelesaian, okey, pemilihan prinsip inventif, justifikasi, itu ialah langkahnya. Kita nak ialah at the end, design ini. Okey, jadi beberapa saat cuba fikir-fikirkan. Inilah proses yang kita nak kaji hari ini. Okey, dan sementara itu sila isi kehadiran. Okey, tadi Haja ada letak packing food. Oh, baru nampak. Ini untuk preliminary action kot rasanya. Okey, sila isi kehadiran anda. Tiga minit lagi, sila isi kehadiran anda. Alright, so far 34 pelajar dah isi. Terima kasih.
Seminit lagi last ya sebelum saya tutup respon. So far okay. Yang disebut nama sila angkat tangan sekejap. Arman? Okay, thank you. Afif, Syarul Aiman? Okay, Syarul ada. Afif? Okay, Ana. Octavia? Okay, thank you. Hanif, Awangku? Okay, dua-dua ada. Thank you. Fatri, Nina Asila? Oh, ada doktor. Yang jawab Fatri ya yang jawab. Okay, Nina ada. Okay. Kadang-kadang I sini nampak slow sikit. Anna dengan Ain Awatif? Ada doktor. Anna ada, Ain ada. Okay. Aisyah Ishamina Siti Suhaila? Okay, dua-dua ada. Sangat laju respon dia. Muhammad Anik Kushari, Christina? Christina ada? Okay, Anik ada. Thank you. Lagi Max dengan Zuraimi. Max ada. Zuraimi? Okay, thank you. Afif? Afif, Muhammad Afif? Mana dia? Tak ada. Okay. Farah Wahida Ruslina? Okay, hanya anda seorang ada. Nurhaja Aina Madiha? Ada. Okay, dua-dua ada ya. Muhammad Hafizuddin Nur Syafika? Oh, Roslina nice slow. Okay, anda dua angkat tangan. Syafika, Hafizuddin. Okay. Ramdan dengan Anas Muslim? Alright, thank you. Dan kita ada Fatin Fatin Sharif Aiman. Okay, thank you. Dua-dua ada. Amir Abkari Muaz Irfan? Okay, Amir dah nampak tangan dah. Muaz? Okay, tak ada. Ahmad Afkar? Alright, thank you. Lagi Niknu Syarafina Katrina? Okay. Muhammad Izzat Azizi Siti Nur Faiz? Dua-dua ada. Thank you. Lagi Hasif dengan Badrul Amin? Okay, sangat laju anda dua. Lagi Wano Syamimi Lianif? Okay, dua-dua ada. Muhammad Amin dengan Farhani? Amin ada. Farhani ada. Alright, thank you. Jadi yang tak ada nanti saya semak lagi lah. Muaz Irfan memang tak ada ya. Dengan Muhammad Afif. Okay. Alright. Selamat kembali. Yep. Okay. Jadi kita dah go through 4 langkah kan. Kalau untuk kes satu lagi kita ada apa? Okay. Make sure anda sangat. Sebab ini ialah model. Okay. Bab ini tentang model penyelesaian inventif. Kalau kita sebut model, dia melibatkan fasa-fasa dan setiap fasa tu ada langkahnya sendiri. Sebab itu dia lihat sebagai satu model penyelesaian langkah-langkah yang lengkap. Kalau untuk kes seterusnya sama juga kita patut melalui 4 langkah ni. Okey, 4 langkah ini. Dan kalau kita spesifik kepada penyelesaian masalah spesifik, sebab saya rasa anda tak ada isu kan kalau nak pergi sampai langkah ni, nak pilih yang sesuai. Cuma lepas pilih, kena lukiskan design tu baru kira lengkap. Okey, katakan untuk case meja. Alright, kita ada case meja. Masih ingat kan, pencanggahan fizikal ialah meja berat dan ringan. Sebab dia tak boleh menampung berat. Betul? Oleh itu, anda
anda atau kita lah cadangkan nak tukarkan meja kayu ke meja besi. Dan dia timbul masalah lain sebab jadi sangat berat. Dulu 2 orang angkat tak ada masalah. Dengan meja besi kena 4 orang. Oleh itu, dia patut guna cara ini. Sama juga objek anda ialah meja. Okey, cuma sekarang ialah berat lawan ringan. Adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Tanya. Ini langkah dia, okey? Kalau ya, kaedah pemisahan ruang. Kalau tak, kaedah pemisahan masa. Sekali lagi dia guna cara dinamik. Kenapa dia nak pilih dinamik? Sebab kalau anda lihat yang lain untuk pemisahan masa, yang lain mungkin kurang sesuai. Okey, tindakan awal contohnya atau berkala dia susah nak kaitkan dengan desain meja. Ini cadangannya, okey? Tapi dia ikut kesesuaian anda. Sebab itu dia pilih dinamik. Cuma lepas pilih dinamik, anda kena tahulah. Dah pilih dinamik, apa penyelesaiannya? Okey, bukan setakat pilih. Maksudnya anda dah tahu apa makna dinamik. Okey, jadikan dia mudah gerak, jadikan dia bahagian kerja yang bersambungan contohnya. Oleh itu, dia buat 2 penyelesaian. First, kaki meja boleh ditanggalkan. Okey, nampak dari segi dinamiknya, dari ketul yang solid, okey, yang satu piece, kita jadikan dia piece yang boleh diasingkan. Ataupun, kenapa dia cadangkan ini? Sebab dia nak selesaikan masalah, okey, dengan menggunakan konsep ikatan skru boleh pasang buka. Sebab kita nak jimat ruang, kita nak jadikan dia ringan. Kalau meja satu piece macam ni, kena 4 orang. Tapi sekarang boleh tanggalkan kaki, maknanya seorang pun boleh buat kan, cuma dia banyak round lah. Tapi at least dia boleh buat tanpa perlu 4 orang. Penyelesaian kedua, memasang roda pada hujung kaki. Okey, jadi dinamik. Dan ini tak ada kesan buruk kalau anda perasan. Bandingkan dengan anda tukar terus kaki besi dan habis cerita. Jadi, kalau soalan tanya, yang kita confirm nak ialah lakarannya. Lakaran ialah jawapan akhir. Okey, lakaran dengan penerangan. Ini contohlah lakaran untuk jawapan pertama. Dan kita ada lakaran untuk jawapan kedua. Okey, anda hanya perlu lakarkan yang ni, dah kira selesai. Okey, untuk model penyelesaian inventif. Ini fasa terakhir. Okey, kaedah penyelesaian inventif. So far boleh ikut, tak ada isu. Sebab ini isi kandungan boleh kata hampir semualah untuk hari ini. Okey. Jadi rumusannya ialah kita ada masalah untuk bab ini 4 perkara penting. Okey, 4 perkara penting. Yang pertama, dapat bezakan masalah bukan inventif dengan masalah inventif. Okey, non-inventive problems, masalah yang tiada kesan sampingan dengan inventive problems. Masalah yang datang kesan sampingan selepas anda buat penambahbaikan. Dan anda kena tahu proses penyelesaian bukan inventif. Kalau yang bukan itu ialah yang konvensional. Okey, kena pasti masalah, senaraikan pilihan, buat pilihan dan laksanakan tengok kesan. Kalau tak boleh, kita ulang balik. Ini sebab dia tak ada kesan sampingan. Jadi, it's okay lah. Anda cuba-cuba, dia tak ada side effect. Kalau yang jenis inventif, kena tahu konsep ini. Okey? Iaitu dari segi masalah dia, model fungsi. Okey, harap dalam otak anda keluarlah sistem dan gambar tu yang menunjukkan pelbagai jenis hubungan fungsi insufficient, excessive tu.
Okay, then anda dalam otak sekarang patut dah beralih ke why, kenapa tak ketat, kenapa kenapa longgar, kenapa ketat contohnya. Then inventive principle yang bersesuaian iaitu guna percanggahan. Okay, 7 untuk pemisahan ruang, 7 untuk pemisahan masa. Finally, pilih yang sesuai dan lakarkan. Of course, kalau masalah anda ialah meja, at the end lakaran tu kena meja lah, bukan at the end jadi kerusi. Okay, waktu lakar tu kena bersesuaian dengan masalah. Alright, itu sahaja untuk kuliah hari ini. Dan anda ada masa lagi, sebenarnya saya ada letak, kalau anda dah go through memang ada tugasan kumpulan. Ini sila cari dalam My Guru. Kalau tak, sekejap ya. Evaluation. Okey. Yang belum isi kehadiran, sila berbuat demikian. Dan okey, bagi 1 minit. Kalau ada soalan, sila angkat tangan tentang bab ini. Boleh. Kalau ada soalan, sila angkat tangan tentang bab ini. Anda akan perasan dia adalah ulang kaji bab-bab sebelum ini. Cuma at the end yang kita tambah baru ialah anda kena lakarkan design terbaru. Okey, 1 minit self-refleksi. 4 perkara. Masalah bukan inventif. Masalah inventif. Penyelesaian masalah bukan inventif. Dan last, penyelesaian masalah inventif. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, saya go through assignment dan anda ada sejam untuk bincang assignment anda sekiranya ada isu ke apa-apa. Okey, boleh maklumkan taksiran ini. Ini dah ada dalam My Guru ya. Bagi yang belum lihat, okey. Maklumat awal, ini makan 25 markah. Sangat banyak. Okey, boleh baca dulu instruction. Sila. Okey, apa task anda sebenarnya ialah infografik. Satu infografik untuk satu topik. Okay, infografik ialah something yang macam anda akan nampak dia macam boleh kata macam apa poster tetapi ada ringkasannya. Okay, ringkasan anda boleh design dengan okey, sila baca arahan dulu. Saya tunjuk yang di atas. Ini 25 markah sebab itu dia heavy tapi anda hanya buat kerja sekali lah. Saya tak bagi sangat banyak assignment kali ni. Sebab itu setiap contohnya ujian dia markah banyak, assignment pun markah banyak. Okay. Engineering contradiction ialah kita cover minggu lepas. Yang 2 parameter anda kena guna matriks percanggahan itu. Okey, parameter yang bertambah baik, parameter yang bertambah buruk, cari tempat percanggahan tu. Okey, persilangan, bukan percanggahan, persilangan. Inventive problem solving model ialah apa yang kita belajar hari ini. Okey, yang 4 fasa ni. Untuk 2 topik ini perlu anda buatkan infografik. Dan yang pentingnya kita nak benda ni. Okay. Create exercises untuk 2 topik ini. Cari contoh latihan pemahaman ke pengukuhan. Sebab 2 bab ini ada dalam buku teks ya. Buku teks RPT. In case nanti anda sama ada anda major ke minor. Nanti kalau anda buat siap dulu, simpan. Nanti waktu pergi latihan mengajar, boleh guna.
Okay. Create exercises. Use at least 2 different types of online application. Ini contohnya. Kalau ada tahu yang lain, boleh. Okay. Tapi jangan bagi saya apps itu ya. Saya hanya nak anda print screen kan. Okay. Anda dah create contohnya dengan Kahoot. Okay. Tangkap gambar atau screenshot. Tunjukkan soalan yang anda buat. Okay. Dengan aplikasi itu. Dan anda seelok-eloknya simpan untuk nanti kegunaan latihan mengajar. Alright, kalau dan bagi saya link jugalah. Kalau saya memang nampak kabur, kadang-kadang pelajar dia screenshot ke dia ambil gambar memang kabur, saya boleh klik masuk link. Alright, ini contohnya. Pilih yang anda suka ataupun kalau tahu yang lain boleh guna juga. Okay, whiteboard. Pilih mana-mana 2 jenis ya. Dan tak habis lagi. Okey, seterusnya saya nak dalam bentuk PDF at the end. Okey, PDF dan hantar secara individu. Contohnya Ain Awatif dengan Suhaila, Ana walaupun satu grup sila hantar asing-asing. Tapi seboleh-bolehnya satu PDF. Combine semua baru hantar. Okay, at the end dah habis sebab bawah ialah rubrik. Okay, nanti baru tunjuk rubrik. At the end, anda akan ada infografik. Okay, maksudnya seolah-olah poster lah ataupun nota ringkas. Tak kisah saiz apa dan tak kisah guna apps apa. Okay, nak guna PowerPoint, nak guna apa lagi yang anda suka guna untuk design cantik-cantik tu. Infografik ialah something nampak macam ringkasan nota. Boleh guna peta boy, peta minda, peta jenis-jenis ikut kesesuaian dan pilihan anda. Exercise, beberapa soalan cukup. Okey, tak kisah sangatlah. Tapi janganlah. Minimum 5 ya, bagi paling sikit 5 soalan. Okey. 2 application. Anda nak pilih contohnya, katakan untuk bab engineering contradiction, anda pilih Kahoot dan Mentimeter. Kalau nak inventive problem guna balik pun okey, is okey. Jumlah total saya perlu 2 saja. Kalau anda nak cuba yang lain, dipersilakan. Kalau anda nak guna 4 jenis, is okey. Minimum 2. Okey. Not that all exercises, okay. Contohnya anda letak 5 soalan. Janganlah screenshot satu soalan bagi saya. 5 semua ada. Alright, saya nak tengok complete punya. Okay. Ini rubrik yang saya akan guna. Dan memang setiap kali saya semak, saya kena ikut rubrik. Maksudnya dari segi isi kandungan, okay, typo kat sini. Dari segi isi kandungan, adakah anda telah masukkan semua maklumat yang diperlukan. Contohnya ada 4 fasa, janganlah masuk 3 fasa saja. Contoh. Creativity, sebab infografik sangat bergantung pada creativity. Cara anda susun ayat, cara anda susun grafik, okey, ini. Okey, attitude, maksudnya adakah anda memang submit, hantar pada masa yang sama, anda ikut instruction, okey, guna 2 jenis online application, contoh. Ini yang dimaksudkan dengan attitude. Kiranya free marks lah biasanya. Dan last, soft skill. Okay. Ada tak group? Boleh dari group work tu boleh nampak konsistensi benda tu memang ada bincang. Macam mana boleh detect? Contohnya, walaupun dalam satu PDF, you boleh nampak memang bahagi kerja tapi at the end tak ada seorang yang compilekan. Maksudnya orang yang compile tu dia terus gabungkan PDF 1 dengan PDF 2 dengan PDF 3. Dia tak selaraskan penggunaan perkataan, dia tak selaraskan cara bentang. Itu di bahagian ini, soft skill. Okey, saya tak nampak group work. Ya, walaupun group work contohnya Suhaila in charge exercise 1. Okey. Wan No Syamimi in charge 1 exercise 2, Arman infografik. Tapi you memang bekerja asing-asing. At the end, awangku yang gabungkan, hantar. Tak nampak
communication. Itu bahagian ini. Alright, hanya 2 helai dan memang saya bagi tempoh sangat-sangat lama. Okay, kiranya last day hantar lambat lagi lah. Sebab anda baru cover topik ini dan topik ini tarikh dari minggu lepas. Sebab minggu lepas baru cover topik engineering contradiction. Tarikh akhir 18 Disember. Okay, 18 Disember. Alright, sekarang buka pada soalan. Yang ada soalan sila angkat tangan. 2 application boleh soalan yang sama? Boleh? Maksudnya jumlahnya anda bagi 5 soalan saja kan? Boleh? Tapi cuba elakkanlah. Tapi okey, kalau nak boleh. Lagi? Better pilih yang anda belum tahu. Kenapa saya nak design assignment ini? Sebab sekarang penyediaan LM memang permintaan lah. Kalau dari segi pensyarah ataupun cikgu-cikgu di sekolah, dia harap pelajar UPSI kalau pergi mengajar bukan setakat mengajar. Dia harap nampak pattern-pattern lain. Contoh yang antaranya yang ni. Sebab itu memang ada pelajar dia ramai saya dengar guna workball. Okay. Saya pernah cuba Kahoot tapi lebih bilangan pelajar kena bayar. Lebih bilangan tertentu, tak ingat berapa orang. Jadi boleh pilih yang sesuai dengan anda. Dan class point pun ada juga pelajar yang guna. Tapi ada juga case yang dia langsung tak guna. Sebab itu bukanlah komplain, cuma komen sikit dari sekolah. Oleh itu saya cuba design yang ni, at least sebelum anda pergi latihan mengajar, anda dah tahu dan pernah cuba sendiri untuk create soalan berdasarkan apa yang anda dah belajar. Dan lain kali mudah dah nak buat untuk untuk real practice. Ada lagi soalan? Boleh? Nak BM boleh, nak BI boleh. Tapi infografik kalau boleh dalam satu bahasa lah. Anda bayangkan phase 1 guna English, fasa 2. Phase 3, fasa 4. Pening kan? Make sure phase maksudnya satu bahasa untuk satu infografik. Okay? Tapi boleh 2 bahasa is okay. Lain? Ada lagi soalan? Okay? Kalau tak ada, itu sahaja untuk hari ini. Boleh guna 1 jam ni untuk bincang. Saya memang ada standby saja kat sini. Kalau ada anything boleh inform, boleh tanya terus. Alright? Saya bagi lebih sejam sebab saya terset sebenarnya assignment saya nak mula lepas ini. Tapi dah set awal sebab saya waktu tu rancang ya dah habis kelas dah boleh mula. Tapi saya tak bagi tahu minggu lepas kan tentang assignment ni. Sepatutnya dah minggu lepas dah bagi tahu lah 22 hari bulan dah mula. Oleh itu saya cepatkan untuk hari ini dan anda ada lebih sejam untuk bincang tentang ni. Okay, infografik tak kisah saiz apa. Dapat A3, A4, tak perlu print out, saya perlu soft copy. Jadi tak ada isu cost lah dari segi itu. Okay, yang tiada soalan boleh leave. Yang bila-bila ada soalan, sign in balik pun boleh. Saya ada kat sini sampai pukul 4. Okay, standby untuk any question. Alright. Infografik ya, dia memang nampak dalam satu muka surat je. Mungkin dia sangat besar ataupun kebiasaannya satu muka surat. Tapi untuk satu bab satu muka surat lah. Jangan awangku combinekan tu ya. Okay. Lagi? Ada soalan yang ragu-ragu ke? Okay. Alright. Tak ada. Itu sahaja. Good luck. Boleh masuk My Guru anda. Okay. Aina dah jelas. Thank you. Yang tak isi lagi. Responses dah. Okay.
Afif ada? Afif, last confirm. Afif, Muhammad Afif. Tak ada, saya kena pangkah. Okey, dah. Lagi seorang, Muaz Irfan. Muaz Irfan Fikri, last call. Adakah anda hadir? Last call? Tak ada. Okey. Maksudnya dalam sistem ada seorang yang tak isi kehadiran di Google Form. Sila berbuat demikian sebelum pukul 4. Alright, yang lain nak leave, boleh leave. Boleh buat grup sendiri, boleh bincang. Alright. Itu sahaja. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.